Kita masuk kepada bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan dalam bab ini, iaitu menyatakan mengenai anak-anak. Anak-anak. Baik, apabila kita membicarakan berkenaan dengan anak, al-abna, atau dalam bahasa Arab al-ibnu, anak. Kalau ibnu, anak lelaki. Kalau bintun, anak perempuan. Kalau kita anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi anak ni sebagaimana yang kita maklum, dia merupakan rezeki. Dia merupakan perhiasan. Sebagaimana yang Allah maklum, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya anak dan harta itu adalah perhiasan harta di dunia ini. Zinatul hayatid dunya. Sebab itu kalau tak ada anak ni, dia akan jadi, kita pun akan rasa tak semangat nak. Tambah kalau kita ada keluarga, duduk dalam keadaan dua orang. Biasa macam kita pun bila dah tua-tua ni, tiba-tiba anak dah besar, dah keluar, kita akan rasa sunyi. Apatah lagi orang yang tak pernah rasa ada anak, lagilah sunyi kehidupan dia. Sebab itu anak ialah perhiasan. Perhiasan dekat dunia ni, yang mana dia akan menghiburkan hati, dia menyenangkan dan sebagainya. Dan ada kala dia membawa fitnah. Dia di antara dua, ataupun di antara dua lah. Sama ada dia menyenangkan kita, ataupun kadang-kala dia menyakitkan kita. Itu cabaran apabila kita ada anak. Ada orang ada anak dia lambat, dah kahwin 10 tahun, 15 tahun masih tak ada anak lagi. Jadi sebab apa? Sebab ia adalah rezeki lah. Kita pun tak tahu bila rezeki itu nak dikabulkan. Ada orang berjumpa dengan pakar yang hebat-hebat. Jumpa pun sekali, nak ubat nak buat tu pun makan ribu. Tapi bila pergi tak boleh juga. Buatlah IVF, apa lagi? Cantumkan benih di luar, letak pula dekat makmal, simpan. Lepas tu simpan pula dalam makmal tu, benih tu simpan dalam peti ais dia. Peti ais dia pula bukan peti ais macam rumah kita lah. Peti ais rumah kita tu boleh simpan udang, ikan, boleh lah. Tapi kalau benih manusia ni takkan nak simpan dalam peti ais tu. Jadi bila simpan dalam peti ais tu, nak kena bayar sewa pula bulanan. Dalam mahal nak bayar rawatan tu. Nak bayar pula untuk simpanan. Kita sewa peti ais dia. Itu belum lagi konsultan daripada pakar pula. Dan ada orang yang mudah kahwin-kahwin terus dapat anak. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang buat macam mana pun tak dapat, ada orang yang dapat. Jadi bila kita anak ni, bila zaman sekarang ni, dia banyak perkara yang menyedihkan kita. Bila melibatkan anak ini, tak kira lah sama ada remaja ke muda ke, bila cabaran kehidupan ni semakin mencabar. Mungkin cabaran kehidupan kita dulu tak sama. Sebab tu kalau saya ada kawan di hospital, dia cerita berkenaan dengan keadaan di hospital, ramainya yang lahir anak luar nikah.
senang pula dapat anak. Terlanjur sekali, 2 kali, terus dapat anak. Dan banyak perkara tu berlaku dekat hospital kita ni. Bila berlaku, antaranya berlaku kes rogol bawah umur. Rogol bawah umur ni dia, ialah walaupun masing-masing rela, tapi dia still dia kategori rogol lah. Walaupun dia suka sama suka. Dan kemudian ada yang sesama adik-beradik pun ada. Sama anak beranak pun ada juga. Yang berkahwin dan melahirkan anak luar nikah pun banyak juga. Walaupun bukan bawah umur, lahir di luar nikah pun banyak juga yang lahir. Jadi ini antara cabaran lah. Bila kes tersebut memang kita di luar kita tak nampak. Tetapi bila rakan-rakan di hospital, terutama di bahagian ONG, di bahagian ibu lahir tu, banyak kes-kes tersebut berlaku lah. Kita ingat walaupun negeri kecil, tapi kecil-kecil cili padi jugalah. Banyak kes-kes tersebut berlaku. Itu antara yang bila saya dengar tu, kes data yang tinggi jugalah. Yang tinggi, yang boleh kata purata dalam bulanan tu puluhan kes. Dalam bulanan itu puluhan kes. Wallahu alam lah kalau sama ada dia datang daripada sepadan, kan jitera ke apa ke. Dan yang lahir luar nikah ramai juga daripada yang bersama dengan siapa? Dengan orang Thailand pun ramai juga. Bila tak tahulah, mungkin kat sini ramai kot noh. Orang Siam kan, orang Thailand yang datang dan nak kahwin susah. Tak ada keizinan pendatang ataupun sebagainya. Bila nak kahwin susah, jadi bila buat hubungan di luar nikah, itu pun banyak juga, ramai juga. Jadi itu antara cabaran yang saya pun renung balik. Inilah realiti yang berlaku di akhir zaman ini, yang kita pun risaulah kepada anak kita masing-masing. Baik, jadi kita pun bila Allah melibatkan suruhan ini, maka anak-anak ini adalah di antara ayat-ayat yang melibatkan ayat-ayat suruhan. Banyak juga ayat yang mengenai anak ni. Para ulama dia menyusun, biasa kita dengar kan, biasa kita dengar ilmu maqasidus syariah, kan, ilmu maqasidus syariah, objektif kepada agama kita ni. Apa objektif dia? Menjaga hifzuddin, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, menjaga maruah, menjaga harta. Mana ulama dapat penjagaan tu? Kan kena jaga nyawa. Kalau tak dalam keadaan tak boleh nak jaga, boleh buat perkara yang haram misalnya dia. Sebab nak jaga nyawa ni tadi. Jadi macam mana para ulama susun 5 perkara tersebut? Adalah melalui statistik ayat-ayat Quran. Statistik ayat-ayat Quran. Susun balik ayat-ayat Quran, hadis Nabi SAW. Tema dia banyaknya tema agama. Jadi maknanya penting sangat menjaga agama. Tengok ayat-ayat banyak berkenaan dengan penjagaan nyawa, maka banyak jugalah ayat-ayat berkenaan dengan nyawa untuk disuruh untuk dijaga. Dijaga nyawa. Namun bila banyaknya ayat-ayat Quran juga, sebab semua ayat Quran ini adalah penting. Jadi antara ayat yang banyak juga yang disebutkan adalah berkenaan dengan anak.
Sebab dia mengikut zaman. Kalau zaman Imam Al-Ghazali, 5 tu lah. 5. Di antara maqasidus syariah, 5. Kemudian dia boleh banyak lagi. Tema alam sekitar misalnya. Boleh dimasukkan di antara maqasidus syariah. Tema alam sekitar, tema air. Kan tema alam sekitar ni tema yang boleh jadi sangat penting lah ketika zaman sekarang ni. Silap-silap banjir. Silap-silap hanyut rumah. Jadi semua tu adalah penting dalam kehidupan ini. Maka ramai para ulama moden ini dia mengangkat banyak lagi lah tema-tema yang perlu diangkat, seperti mana air, alam sekitar. Demikian juga anak. Sebab anak ni dia antara pewaris kepada generasi yang akan datang. Dia memerlukan penjagaan, ada sistem yang jaga dia dari sudut pendidikan. Lepas tu daripada sudut pendidikan tu ada pula percuma dia punya pembelajaran dia. Kalau ada bayaran pun dalam keadaan yang government kena support, sebab dia adalah penjagaan yang amat penting. Sebab tu bila melibatkan tema-tema ni, bila diangkat, dia punya bajet untuk tu dia lain lah. Dia bajet untuk jaga perkara-perkara tersebut dia akan tinggi, supaya dia tidak menyusahkan, dia menyukarkan. Kadang-kadang ada anak-anak yang tak sekolah. Kalau kat sini, kat Perlis ni, ramai yang tak sekolah. Sebab tu masalah sosial tu banyak berlaku. Disebabkan ramainya kanak-kanak yang tak pergi sekolah, yang berhenti sekolah waktu umur muda. Tingkatan 1 dah berhenti sekolah, tingkatan 2 dah berhenti sekolah. Had ni yang itulah yang menyebabkan masalah-masalah sosial itu berlaku. Baik, dalam bab anak ini, antara yang pertamanya adalah perintah berkenaan dengan menyusukan anak-anak. Perintah menyusukan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu menurut cara yang sepatutnya. Jadi kat sini Allah nak bagi tahu bahawa suruhan untuk ibu itu menyusukan anak mereka selama 2 tahun. Dan bila ayat ini wal walidatu yurdi'na auladahun, nak buat ayat suruhan ni, para ulama bincang pula. Suruhan ni wajib ke, sunat ke, harus? Dia boleh pergi kepada 3. Sebab tak semestinya suruhan itu adalah dengan wajib. Kadang-kadang boleh jadi dengan suruhan dalam bentuk yang sunat. Boleh juga jadi dalam bentuk yang harus. Jadi bila dalam melibatkan perkara ini, para ulama menghukumkan bahawa suruhan menyusukan anak adalah sunat. Sunat. Sebab apa? Sebab bila sunat ini, dia akan menyebabkan ibu tu bila ada
Ya, kadang-kala masalah yang pelbagai. Contohnya bila bekerja misalnya. Bila dalam keadaan yang ibu tu tak boleh mengeluarkan susu yang banyak, maka menyebabkan terdapat faktor-faktor halangan. Walau bagaimanapun suruhan tu maintain suruhan walaupun bukan mandatory, walaupun tu bukanlah kewajipan, tetapi makna dekat sini still Allah suruh juga untuk menyusukan anak. Sebab apa? Sebab Allah tahulah apa yang terbaik untuk manusia. Kalau dari sudut kajian sains pun memang susu ibu ni sangat berkhasiat lah kepada anak. Susu ibu paling berkhasiat untuk anak berbanding daripada susu formula. Sebab itu kalau susu ibu, bayi yang lelaki umur 2 tahun, para ulama susun apa? Kalau najis dia, air kencing dia adalah najis mukhaffafah. Kalau bercampur dengan susu formula macam mana pula? Dia akan jadi mutawasitah. Dia takkan ada percampuran. Maknanya kalau setahun lah, kalau 5 bulan dia minum susu ibu, 5 bulan lah itu mukhaffafah, dia punya najis. Kalau bercampur dengan susu formula dengan ni, dia akan jadi najis mutawasitah. Ni kalau kita belajar tentang taharah, kita maklumlah. Najis mukhaffafah sekadar kita renjis. Kalau najis mutawasitah tu dia lebih sikit lagi lah. Dia lebih sikit, dia punya kena hilangkan najis tersebut. Dan kalau hari ni bila dah ramai bekerja dan sebagainya, jadi anak tu terpaksa kena minum susu formula. Bila minum susu formula ni, dia tak samalah dengan susu ibu. Sebab itu bila hikmah banyak berkenaan dengan perkara ni, bila Allah dalam Quran menyuruh berkenaan dengan menyusu anak ni, maka banyaklah khasiat dia. Khasiat yang banyaklah berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Antara yang lain kenapa dia suruhan yang sunat, sebab ayat selepas tu, liman arada ayyutimma radha'ah. Liman arada ayyutimma radha'ah, iaitu bagi siapa yang hendak menyempurnakan susuan tu. Dia ada sebab kenapa, sebab yang asalnya apa sahaja suruhan dalam Quran ini dia menjadi wajib, melainkan ada dalil yang menyatakan sebaliknya, sama ada dalam ayat yang sama ataupun dalam hadis-hadis yang lain. Sebagaimana contohnya misalnya hadis-hadis berkenaan dengan solat. Ada solat sunat qabliyah, ba'diyah, ada solat duha, solat tahajud dan sebagainya. Semuanya solat, namun ada dalil yang kalau misalnya wa aqimus solah, kan, dirikan solat. So ada kewajipan solat itu, kewajipan untuk dirikan solat yang macam mana? Dia ada solat yang wajib, 5 fardu itulah yang diterangkan dalam hadis Nabi. Dan ada hadis Nabi yang bila melibatkan solat, misalnya solat duha, tak diwajibkan. Sebab apa? Sebab kadang-kala Nabi tinggalkan. Kadang-kala Nabi tinggalkan. Jadi dia ada kat situ, itu ulama' lah yang akan settlekan masalah tu. Kita tak perlu pening kepala. Yang kita tahu hukum yang dah pasang siap lah. Kita tahu dalam perbahasan fiqah ni, hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni makruh dan sebagainya. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu, itu menurut cara yang sepatutnya. Jadi kewajipan pula lah dekat sini
la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Kat sini bapa pula kewajipan dia untuk memberikan nafkah kepada ibu. Bila hak ni ulama menghukumkannya sebagai wajib. Dia bukan sunat, dia bukan harus. Wajib untuk bapa memberikan nafkah. Dari sudut makan, pakaian, dia mengikut uruf lah. Dia mengikut uruf. Sebab syariat dia tak tentukan kadar. Berapa dia tak ikut. Tak adalah, tak tetapkan. Kalau mahkamah pun dia akan tentukan nafkah. Misalnya kalau berlaku penceraian, nafkah kepada anak berapa, mengikut pendapatan si bapa tadi. Mengikut dia punya kekayaan dia lah. Kalau dia kaya, banyak sikit. Kalau dia sederhana, kurang sikit. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Hak ni nak bagi tahu yang mengikut uruf tadi. Nafkah itu adalah mengikut uruf. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan tersebut jika si bapa tiada. Hak ni sebab apa? Bila nafkah tu diberikan sebab tak nak menyusahkan ibu lah. Kalau tak adanya support daripada bapa, susah. Sebab tu ibu dulu kalau zaman kalau di Timur Tengah ni budaya dia kaum perempuan ni tak bekerja. Bila tak bekerja, jadi nak tanggung anak, nak jaga anak dan sebagainya, maka yang bagi nafkah itu adalah bapa. Dan bapa tu tak mau jugalah ditanggung derita tu disebabkan anak. Maknanya nafkah tu bukanlah ada hak ni. Makna syarak tidak menetapkan nafkah mesti 5,000 sebulan. Pendapatan 2,000 macam mana nak bagi 5,000? Jadi hak ni syarak tidak menetapkan. Makna kalau ada banyak tu lah yang diberikan, janji cukup dari sudut makan dan minum dah. Dan waris juga menanggung kewajipan tersebut jika bapa tiada. Tapi biasanya waris ni di uruf masyarakat Arab dia macam tu. Kalau bapa meninggal, maknanya siapa yang jaga? Waris lah. Adik-beradik bapa, abang bapa, kalau misalnya ibu ayah dia dah meninggal. Si bapa ni. Sebab kalau rumah dekat Arab tu biasanya mereka akan buat rumah yang tinggi. Kalau perasan rumah mereka ni tak ada bumbung. Rumah Arab ni. Kalau kita pergi Mekah kan, pergi Madinah, dia tak ada bumbung. Sama juga di Jordan, di Mesir, macam tu juga. Dia tak ada bumbung sebab apa? Sebab nanti bila bertambah keluarga dia, anak dia dah besar nak kahwin, dia akan tambah lagi setingkat ke atas. Tambah lagi, sampai 4, 5 tingkat, 6 tingkat. Untuk keluarga dia duduk dekat situ. Duduk dekat situ, dan mereka ni walaupun tak duduk bersama dalam satu rumah tu, tetapi rumah yang spread lah, maknanya berpisah-pisah. Walau bagaimanapun mesti dekat lagi, satu bangunan lah. Itu uruf dia. Sebab kalau misalnya jadi apa-apa, maka waris yang lain akan tanggung. Kalau kita nafsi-nafsi lah, maknanya kalau misalnya kita meninggal, adik-beradik kita kalau dah dia ada keluarga, dia tak masuk campur lah. Kita lah, mak ibu tu lah yang terkontang-kanting nak kena menyara anak. Jadi kalau misalnya dia bekerja, senang lah. Kalau dia bekerja, dia ada pendapatan dan sebagainya. Baik. Jadi kita berhenti
berhenti dulu separuh daripada ayat ni. InsyaAllah kita akan sambung separuh lagi daripada ayat ni pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi kita pun kita tak gunakan masa yang lama untuk pagi ni disebabkan banyaklah ya urusan-urusan kita. Bila subuh dah lewat ni, ni antara kesan dia lah, bila dekat dengan waktu bekerja, dekat dengan waktu bekerja. Ala kulli hal, tak apa, kita stay jugalah kita mendapat faedah insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu saja, insya-Allah ada rezeki kita sambung pada masa yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.